Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi jika audio saya jelas, maklumkan kepada saya. Hari ini saya hendak membincangkan satu perkembangan yang merupakan petanda buruk, berita amat buruk buat Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri merangkap Presiden UMNO. Jadi negara bakal diuji, ataupun lebih spesifiknya ahli-ahli politik kerajaan bakal diuji pada 6 pilihan raya negeri yang bakal diadakan. Jadi kalau anda hendak tahu bacaan saya, analisa saya, pilihan raya negeri ini sebenarnya penentu tahap perpecahan bangsa-bangsa, khususnya Melayu dan bukan Melayu. Sebab sekarang dianggarkan lebih 90% Melayu ni, lebih 90% ya, duduk bersama pembangkang. Dan China, India ni semua majoriti, bukan semua tapi majoriti duduk dengan kerajaan. Jadi ini PRN ni akan menonjolkan perkara ni, ya, dan ianya akan membuktikan sama ada benar atau tidak perpecahan ini sudah sampai tahap kritikal dan menyeluruh. Ya, kalau pada PRU 15 sahaja pun memang dah hampir berpecah. Melayu majoritinya bersama pembangkang, China dengan India bersama kerajaan. Tetapi selepas PRU 15 berlaku lebih banyak perpecahan, khususnya Melayu rasa tertipu dengan UMNO, yang sokong PKR rasa tertipu dengan Anwar apabila Anwar bekerjasama dengan Kleptokrat, apabila UMNO bekerjasama dengan Anwar dan DAP, dan bermacam-macam penipuan lagi. Jadi persoalannya sekarang, kita tahu UMNO ni dia tak relevan dan dia ditolak rakyat. Tetapi adakah penolakan ini secara total? Itu yang sebenarnya ahli-ahli politik nak tahu. Sebab kalau bukan secara total, contohnya boleh jadi pada PRU 16 UMNO masih boleh contohnya menang 10 kerusi. Kita nak tahu total ke tidak. Dan dijangka total. Total ni maknanya UMNO boleh tutup kedai. Khususnya selepas apa yang dilakukan oleh Zahid, UMNO boleh tutup kedai. Itu maksudnya total. Dan sudah ada tinjauan melibatkan media-media tertentu yang telah menunjukkan populariti atau tahap puas hati rakyat terhadap Zahid paling rendah di negara ni. Beberapa belas peratus ke 20 lebih peratus. Anwar selaku Perdana Menteri, hanya tahap puas hati dia dilaporkan 40%. Tetapi saya tidak percaya, saya rasa jauh lebih rendah. Baik. Sekarang ni ahli-ahli politik sedang tunggu 6 PRN untuk melihat sama ada penolakan terhadap UMNO ni total atau tidak. Dan sekiranya ianya total ataupun begitu teruk, maka terbukti menerusi PRN ni, rakyat dia tidak boleh terima, khususnya Melayu, dia dah tolak UMNO. Jadi tidak ada gunanya bersama UMNO. Maka selepas PRN, dijangka, ini jangkaannya, akan berlaku satu perpecahan melibatkan ahli-ahli parlimen UMNO. Dan petanda ni sudah ditunjukkan oleh Ismail Sabri. Ismail Sabri lantang mengkritik Zahid. Zahid tak berani pecat Ismail Sabri kerana Ismail Sabri MP. Kalau Zahid pecat Ismail Sabri tak perlu kosongkan kerusi Dewan Rakyat kerana dia tidak melakukan sebarang kesalahan dalam Dewan. Dan Ismail Sabri boleh sahaja tarik sokongan terhadap Anwar. Jadi Zahid dia tak berani pecat mana-mana ahli parlimen. Sekadar gantung Hishamuddin dia berani, pecat tak berani. Jadi ahli-ahli parlimen seperti Ismail Sabri, Hishamuddin, kalau korang perhati, mereka dah tak kisah nak cakap apa cakap. Sebab sebenarnya ini adalah petanda mereka sudah bersedia untuk keluar UMNO. Petandanya jelas apabila Ismail Sabri umum tidak akan bertanding jawatan naib presiden. Ini sebenarnya tamparan bagi Zahid kerana ianya petanda. Buat apa saya nak bertanding sebagai naib presiden? Kalau saya menang sekalipun, saya adalah naib presiden tanpa taring. Nama je naib presiden. Tapi kalau kita cakap apa-apa yang Zahid tidak suka, maka akan dilemparkan tomahan, fitnah terhadap kita. Dan kemudian kita dipecat tanpa menurut
lunas-lunas perlembagaan UMNO, dipecat suka hati, tak ikut prosedur, tak diberi tunjuk sebab, tak diberi peluang untuk bela diri. Jadi buat apa nak berjuang untuk UMNO? Jadi petanda bahawa mereka sudah tidak kisah pasal UMNO ditunjukkan secara halus oleh Ismail Sabri apabila beliau tolak untuk bertanding jawatan naib presiden. Jadi Zahid ni tunggu masa je, kita ramai orang tunggu masa je. Selepas PRN, bila dah terlalu jelas bahawa UMNO sudah tidak boleh diterima, maka saya rasa beri sebulan 2, maksimum pun 3 bulan sahajalah, kerajaan Anwar tidak akan bertahan. Itu sahaja penjelasan saya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.